Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang Abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia Sega berbaju biru. Ni uniform kah? Ya, uniform saya. Kerja apa? Betulkan enjin. Mekanik. Oh,
Oh, pasang-pasang kereta? Bukan, mekanik wang. Betulkan enjin wang orang. Oh, selarilah dengan program kita ni ya. Bulan Ramadan ni kan nak menyambut Syawal. Orang Melayu kita tahulah aja. Bila nak sambut raya aja, bajet terus meletup. Bagaimana? Kenapa? Itu biasa aja. Mengikut pengalaman sebagai mekanik wang, saya rasa orang kita ni terbabit dalam berbelanja banyak ni kerana macam-macam hal. Contohnya kalau kita tengok pusat membeli belah, promosinya banyak, bazar-bazar dan sebagainya. Tapi ada kalanya apa yang dipromosikan tu memang betul murah dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat apa keperluan kita dan juga keinginan. Di samping tu pula semua sekarang dah ada credit card pula. Bila kita ada semua ni, kita berbelanja dengan cara yang tak ada list, tak ada apa. Jadi kita meletuplah bajet kita. Abang-abu! Kak Mas, Abang Abu bersama dengan kita hari ini. Dia segak berbaju biru. Ni uniform kah? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama marilah kita sama-sama mulakan hari kita dengan istighfar. Alright, beristighfar sambil kita share, right? Share apa yang live ni dengan member-member anda, dengan kenalan anda, dengan rakan-rakan anda. Kita just like share sahaja kepada semua yang mungkin akan bermanfaat daripada apa yang kita kongsikan, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu Akbar. Alright. Okay, sambil kita dah buat benda tu, baru kita tekan love, alright. Tekan love sambil cakap apa? Sambil cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jadi kita nak, alright, bagi benda ni kepada semua anda. Semoga hari ini akan menjadi hari yang sangat barakah. Hari ini hari Jumaat. Alright, hari Jumaat, hari yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya dan Selangor, masjid-masjid kita ditutup daripada awam. Maksudnya kita tak dapat menjalankan solat Jumaat pada hari ini. Tapi mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa kita kerana sebab yang terpaksa kita tak boleh pergi hari ini, insya-Allah. Alright, dan bagaimana keadaan di kawasan anda di Johor Bahru pula, di Selangor, di Kuala Lumpur, saya ni dekat Setapak, dekat dengan Setapak, dan keadaan cerah, tak ada apa-apa hujan ke ataupun tak panas, dia cerah macam best. Dan walaupun sudah PKP tapi nampaknya seperti biasa saja dekat tempat di luar sana tu masih lagi berlari, dan mereka berlari dan berlari dan berlari. Dan hari ini untuk anda semua, kita akan bersiaran dalam segmen ilmu wang dunia akhirat. Sambil-sambil awak ada soalan ke ataupun pendapat, awak boleh bagi pada Abang Abu pada hari ini. Dan seperti biasa, saya akan berkongsikan fitness kewangan peribadi, dan hari ini adalah hari yang kelima. Saya akan ceritakan mengenai otot yang kelima, otot yang kelima sebenarnya. Yes, otot kelima yang kita akan berbincang sebentar lagi nanti, iaitu merancang untuk masa depan. Tu otot kelima. Right, future goals, apa yang kita nak merancang tu kita akan bincang sebentar lagi. Tapi apa kata kita tanya satu soalan, dan saya nak awak jawab soalan ni. Alright, masa kecil dulu masa pergi sekolah tu, cikgu tanya tau, awak ni
dah besar nak jadi apa? Kan? Dah besar nak jadi apa, betul? Kita dah besar nak jadi apa? Kita ditanyalah, apa ni cita-cita ataupun dah besar. So masa tu apa? Masa dalam darjah rendah, sekolah rendah, apa cita-cita awak saya nak tanya juga cita-cita awak apa masa tu. Saya punya cita-cita dulu saya nak jadi pemain bola. Saya nak jadi pemain bola. Lepas tu saya nak jadi businessman. Kedua saya nak jadi businessman. Masa tu businessman dalam minda saya sebab bapak saya berniaga kan. Tapi saya nak jadi businessman, saya nak macam terbang sana, saya nak terbang. Masa kecil saya dah macam fikir macam tu tau. Tak tahulah saya terlihat ke, ternampak ke ataupun terdengar yang orang travel lah buat bisnes sana sini kan. Masa tu dah berapa tak tahu, ingat lagi. Tapi masa tu saya nak jadi businessman. Jadi apa pula awak kat sini? Semua adik-beradik kat sini kita bagi tepukan dulu Selamat datang ke segmen pada hari ini. Anda diberikan satu tepukan welcome kepada mereka yang dah awal-awal datang. Alhamdulillah. Bicycle horn sikit. Alright, hari ini kita nak bincangkan pasal ilmu wang dunia akhirat ni. Tapi salah satu benda yang kita nak bincangkan adalah fitness kewangan. Alright? Sebab fitness kewangan ni sangat penting dalam kita memastikan apa yang kita lakukan tu dia tak stres. Kita lakukan dengan cara yang betul kerana kewangan kita dah fit. Nah, itulah yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi kita nak tanya, apakah masa kecil dulu, apa awak punya cita-cita lah, cita-cita. Boleh tak cerita Lindawati, apa cita-cita awak masa kat sekolah dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Razwan Kamsa. Waalaikumsalam Razwan Kamsa. Dan apa cita-cita Razwan Kamsa masa kat sekolah dulu? Kita ada Abang Rosli Yusof. Apa khabar? Assalamualaikum Abang Rosli Yusof. Rosli Yusof masa kecil dulu apa nak jadi apa? Nak jadi businessman ke, pemain bola ke, polis ke, cikgu ke apa? Cuba cerita sikit. Saya nak tengok juga. Nurhani Sofia. Apa masa kecil dulu? Nak jadi apa dulu? Cuba cerita sikit. Kita ada juga Nurhani Sofia Umi. Kak Umi pun ada kat sini. Apa cita-cita awak masa kat sekolah dulu? Alright, lepas tu Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga kita semua diberhati. Amin, amin. Mira Ramli, apa cita-cita awak ni masa sekolah dulu? Nak jadi apa? Saya nak dengar cita-cita awak. Alright, siapa lagi? Ayu. Selamat, salam pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Dan Abdul Ham, apa cita-cita awak ni? Kita nak tahu pasal cita-cita dulu. Sambil-sambil kita menunggu 9.30 dan juga love yang banyak. Saya masih nampaknya baru 3 love lah. Ilaha illallah. Kenapalah adik-beradik aku ni dah tahu aku ni gila love tak tekan love. Okay, cuba tekan love sikit. Tekan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sambil tekan tu cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kira. Tak payah kira. Buat saja. Tekan banyak love tu, right? Okey, dulu nak jadi ejen. Ejen apa? James Bond 007. Rizwan dulu nak jadi 007, babe. Aduh, jadi tak sekarang? Sekarang jadi ejen insurans. Ejen juga kan? Janji jadi. Alhamdulillah dapat juga jadi ejen. Azim Nur, Assalamualaikum Azim Nur. Waalaikumsalam AA dan AB. Okeylah, Alhamdulillah ejen juga. Betul lah ejen. Cita-cita dulu nak jadi businessman. Alhamdulillah Azim businessman. Sekarang pun Azim dah jadi businessman. Alright, siapa lagi? Lupa tekan love. Tekan love banyak-banyak. Sampai kita dapat 1000 barulah kita cerita pasal hari ni punya topik kan. Tu kan perkara yang abang-abu gila kan. Nak tekan love banyak sangat. Banyak tekan love. Alright, okay. Dan kepada anda yang baru join, saya sedang tanya kepada semua yang ada kat sini. InsyaAllah kita bagi tepukan semua yang jawab. Yang share, yang tekan love banyak tu. Apakah awak punya cita-cita dulu masa kat sekolah dulu? Apa? Awak nak jadi apa? Kan cikgu kan tanya, awak besar nak jadi apa? Saya cakap, saya nak jadi pemain bola. Lepas tu second, dia tanya second apa? Second saya nak jadi businessman. Saya cakap saya nak jadi businessman. Alright. Sebab masa dulu cakap businessman macam best gitulah. Luka, bagus-bagus. Siti Fatimah, apa nak jadi masa kecil dulu? Cikgu ada tanya kan, awak nak jadi apa bila dia besar ni? Apa jawapan awak dulu? Ataupun apa cita-cita awak? Nak jadi askar ke? Nak jadi apa? Alright, Mira Ramli, dulu nak sangat jadi doktor, tapi sekarang jadi tukang masak, catering dan supplier kuih-kuih kat sekolah. Tak apa, Alhamdulillah, doktor juga tu, doktor kuih. Alright. Cita-cita dulu nak jadi polis. Ayu Fauzan nak jadi polis. Allahu Akbar. So, siapa yang masa kecil dulu dia ada cita-cita yang tak apa yang saya tak tahulah.
Saya dulu nak jadi pemain bola, lepas tu nak jadi businessman. Itu je dua. Saya tak pernah fikir nak jadi polis ke, cikgu ke, apa semua tak ada. Tapi Alhamdulillah kita nak tengok juga. Aidil Laili, apa awak nak jadi masa dulu kat sekolah dulu? Cita-cita awak masa dekat sekolah dulu. Sambil tu mari tekan share sikit, tekan share kepada yang lain sebab saya hari ni nak sampaikan fitness kewangan hari yang kelima ataupun otot yang kelima. Kita ada 5 lagi otot, lepas tu sesi ni akan habis. Tak ada lagi sesi ni. Alright, dan juga anda boleh kemukakan soalan. Kalau ada soalan yang nak saya ringkaskan, saya nak bagi pendapat saya ataupun apa saja, awak boleh tanya saya. Alright, soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya, alright? Dan sentiasa kita dalam keadaan yang ceria. Sentiasa dalam keadaan ceria, jangan rasa risau, jangan rasa apa-apa walau apa pun berlaku dengan keadaan hidup kita ni kan. Kita teruskan dengan penuh keceriaan, sebab jangan bersedih, apa pun berlaku jangan bersedih, sentiasa dalam ceria, sebab ramai orang pada hari ini dalam keadaan yang macam dia tak ceria. Dia macam tak ceria sebab apa? Dengan keadaan COVID ni kan membuat orang ramai tak ceria, right? Tapi kita nak ceria-ceriakan, kita nak tahu apakah masa kecil dulu apa awak nak jadi. Awak nak jadi apa? Cita-cita awak dulu je nak jadi apa? Kita tengok Ayu tadi nak jadi polis, ada yang nak jadi doktor, ada yang nak jadi businessman, Azim nak jadi businessman, kan? Ada yang nak jadi ejen, Lala dia jadi ejen insurans. Dia nak jadi ejen James Bond, dia jadi ejen insurans. Siapa lagi? Nur Akmal. Akak Nur Akmal dulu cita-cita nak jadi apa? Cikgu sebab muka akak macam cikgu. Mungkin cikgu kot. Siti Nun Alison ni nak jadi apa dulu? Kan? Cuba cerita sikit sambil-sambil kalau ada soalan. Saya juga bukakan peluang ni untuk anda tanya soalan pasal kewangan. Apa saja soalan yang ada mungkin insya-Allah boleh tanya dengan abang Abu pada hari ini. Dan sambil-sambil itu kita juga akan berbincang mengenai satu lagi otot yang saya rasa perlu saya bawa kat ni. Chemical engineer tapi sekarang berniaga, alhamdulillah. Alright, tak apalah tu kan. Tapi kau cita-cita jadi chemical engineer tu bila? Masa darjah berapa? Takkan masa darjah 1, darjah 2 kau dah tahu chemical engineer tu? Kan? Muhammad Taufik juga dekat sini. Apa khabar anda semua? Dan saya mendoakan semua yang ada pada hari ini di Jumaat yang barakah ni, Allah permudahkan segala urusan kita. Allah rahmati kita dengan rahmatnya. Allah berkati dengan barakahnya. Allah berikan kita segala petunjuknya, hidayah, taufik, tauhidnya, agar kita terus dapat menjalani hidup kita ni dengan cemerlang, hidup kita dengan ceria, hidup kita ni dengan penuh kata orang tu penuh kebaikan, penuh sesuatu yang luar biasa insya-Allah. Dan terima kasih kepada yang terus tekan love. Alright, dulu nak jadi teacher. Nak jadi teacher. Alright, okay, form 4 chemical engineer. Patutlah form 4 memang betul lah dah belajar pasal engineering apa tu semua, insya-Allah lah memang boleh Alright, nak jadi teacher. Ayu nak jadi teacher. Hari ni jadi teacher tak? Hari ni jadi teacher kepada anak-anak lah kan. Teacher juga tu, mengajar juga. Saya pun jadi teacher. Kan, saya pun mengajar anak-anak saya jadi teacher lah tu. Alright. Ada tak soalan yang awak nak tanya mengenai keadaan kewangan sekarang ni? Ada tak soalan-soalan yang mungkin awak rasa awak nak jawapan ataupun nak pandangan? Mungkin kalau cakap jawapan mungkin tak betul juga kan. Mana tahu jawapan aku betul ke tak betul. Tapi saya rasa awak mungkin ada soalan ataupun nak tanya sedikit mengenai apa keadaan kewangan ke, ataupun apa saja mengenai kewangan pada ketika ini yang mungkin merisaukan anda ke, ataupun awak nak tahu sesuatu. Alright, hari ini awak boleh tanya Abang Abu sambil kita memang bersiap sedia untuk nak bercerita pasal otot yang kelima dalam kewangan. Otot yang kelima yang perlu kita betulkan, iaitu perancangan masa depan. Macam mana kita nak merancang masa depan, tapi apa yang perlu kita kuatkan. Saya nak bagi 3 benda, tapi kita ada 10, tapi saya bagi 3 yang lain awak boleh dapatkan dalam buku ni. Fitness kewangan. Alright, package ni siapa yang nak boleh je pergi dekat www.abangabu.com dan kat situ awak cari. InsyaAllah ada benda ni. Ataupun di page saya. Page saya insyaAllah saya memang dah letakkan di page saya juga bagi yang berminat lah insyaAllah. Alright. Okey, tapi memang jadi teacher selama 10 tahun. Oh, Alhamdulillah capai juga apa yang Ayu nak Alright, baguslah tu. Assalamualaikum AA yang manis. Ni daripada Kak Asna kita daripada Seremban. Oh, Seremban melonjak juga dia punya COVID semalam. Saya tengok macam 30 lebih dekat Seremban. Ada kluster baru.
Mudah-mudahan COVID ni insya-Allah akan dipermudahkan semualah. Saya juga sebab lepas 22 ni selepas November ni saya kena keluar daripada Selangor, saya kena pergi banyak tempat dan saya telah diarahkan untuk buat swab test sebelum saya keluar ke mana-mana. Supaya itu adalah sebagai satu cara untuk menjaga diri saya sendiri, supaya kita nak pastikan kita ni insya-Allah dengan izin Allah kita tak ada apa-apa. Jadi kita buat swab test sebelum kita nak pergi mana-mana supaya kita lebih yakin yang kita dalam keadaan yang insya-Allah terjaga. Alright, so ada tak apa-apa soalan sekarang? Kita ada Nur Hafiza dan juga Asna Ahmad kat sini, Ayu Asi. Ada tak soalan-soalan mengenai kewangan sebelum kita nak ceritakan sebagai satu lagi otot dalam fitness kewangan peribadi kita, iaitu merancang untuk masa depan. Alright, macam mana kita nak buat persiapan dan apakah ciri-ciri yang perlu kita tengok? Daripada 10 benda yang saya dah listkan, saya akan bagi 3 sahaja untuk anda mula work on this, mula kerja kan, mula buat that apa kata orang tu fitness kita buat apa the plan tak ada term dia fitness, fitness dia bukan coaching, dia ada fitness apa saya tak tahu, activity fitness untuk nak membetulkan benda tu, right? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Tapi sebelum tu saya nak apa-apa soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya saya, insya-Allah kita akan berjawab-jawab dengan adik-beradik, abang-abu, apa khabar semua adik-beradik kat sini. Alright, Andy daripada mana ni? Daripada Sabah. Andy daripada Sabah. Sabah macam mana semalam nampaknya, yelah nak cakap kurang tu taklah sebab masih 500 lebih kan, tapi at least dah lah kurang daripada 800 kan, jadi 500 lebih masih tinggi jugalah. Di Kuala Lumpur naik yang 130 campur dengan Selangor dah dekat 180. Memang takutlah. Alright, regime apa tu? Apa regimnya? Aku tak faham regime. Tak, bukan regime. Saya kena swab test sebab saya nak kena keluar daripada Selangor kan, nak pergi mengajar dekat banyak tempat. Jadi saya kena buat swab test dulu. Alright, ada tak soalan sebelum kita nak masuk ke bab hari ini, otot alright, otot yang kelima dalam fitness kewangan. Otot yang kelima iaitu merancang untuk masa depan. Itu adalah topik yang akan Abang Abu bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum saya nak bincangkan, saya juga nak tahu ada tak soalan-soalan yang awak nak tanya. Jadi kat sini ada satu soalan daripada, bukan fitness regime lah, Yudia Fitness. Adalah dia punya nama, I just lost it. Alright, anyway I will be like telling you if I remember, if not it's okay. Bukan besar masalah, bukan ada apa pun. Alright, minta penjelasan sikit bagi tajuk hari ini, perancangan masa depan. Bagaimana jika perancangan sesama pasangan berlainan? Apa cara terbaik yang sepatutnya dibuat? Alright. Okey, sebenarnya ini adalah satu isu yang akan timbul sekiranya kita tak daripada awal berbincang pasal ni. Contohnya sebelum kita berkahwin kan, masa kita buat pengurusan ataupun pergi belajar dekat kursus rumah tangga. Masa tu kalau kita dah mula start bincang, dia akan jadi mudah. Tapi bila kita dah berumah tangga, dah ada anak, baru masa tu kita baru nak berbincang, maka pasti akan benda yang berbeza dan sebagainya. Alright. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah memang kita bawa ke meja perundingan. Keluarga pun ada meja perundingan. Tak, di mana satu masa yang kita free tau. Kita jangan buat sesuatu dalam masa tertekan, dalam masa satu keadaan baru nak cerita. Tak. Kita ambil satu momen yang sometimes kita free, sometimes yang kita keluar ke mana-mana kan. Masa tu kita take some free time yang kita memang free, betul-betul free. Sebab benda ni perlu dimulakan dengan keadaan yang selesa bagi kedua-dua pihak. Right. Kalau satu pihak tak selesa, maka dia tak dapat satu apa kata orang tu, satu keputusan, satu benda yang kurang baik lah. Jadi pada saya first kali kita kena ambil masa dia. Masa dia penting lah. Alright, masa perlulah masa yang tak ada macam kita terburu-buru whatever. Masa yang relax bagi kedua-dua pihak. Kita duduk dan kita mula buat some dream board. Kita mulakan dengan satu aktiviti bersama keluarga untuk buat dream board.
So dalam dream board ni lah yang sebenarnya kita akan mula nampak apa persamaan dan apa perbezaan kita. Jadi kita duduk, alright, kita duduk buat dream board sama-sama. Dan kalau boleh, kalau ada anak-anak kan, bawa sekali buat dream board. Kita akan pecahkan dream board ni dalam beberapa bahagian. Contohnya dari segi kesihatan kita, dari segi kewangan, dari segi spiritual, dari segi dari segi fizikal, dari segi career, dari segi akademik, IQ dan sebagainya. Kita pecahkan benda ni supaya kita nampak macam, alright, kita boleh memulakan perbincangan dalam setiap benda tu. Sebab bila kita buat dream board, kita bukan potong-potong terus tampal, tapi dia juga adalah satu sesi untuk bila kita buat bersama keluarga, kita dapat berbincang. Maksudnya kita ambil, okey, kita nak cerita pasal kewangan, apa matlamat kita nak capai ni? Apakah matlamat yang kita nak capai daripada benda ni? Apakah yang kita nak ada? Saving kita berapa kita nak capai? Like, macam mana kita nak buat? Contohnya, kita dah mula ada perbincangan sebelum kita buat dream board tu. Kat situ kita akan mula memahami, like setiap orang punya cita rasa, dia punya alignment, dia punya benda-benda macam tu lah. Lepas tu kita pergi pada kesihatan pula. Okey, macam mana kita nak jadikan kesihatan kita ni sempurna? Apa yang boleh kita buat? Apa pandangan? Kalau family tu 5-6 orang, apa pandangan you all? Apa pandangan you all? Kita tanya benda tu, right? So bila kita tanya benda tu, kita akan dapat satu perbincangan yang akhirnya semua ni akan bersatu untuk letakkan. Sebab kita nak buat dream board ni, family dream board. Dia bukan dream board sendiri kan? Family dream board. Dream board sendiri nanti kita boleh bincang dulu nanti, tapi as a family supaya kita nak tengok macam mana inilah family punya dream board dan bagaimana saya punya dream board ni boleh pergi ke sana mencapai benda-benda yang family nak. Dan kita tengok dari segi kesihatan, dari segi akademik pula, apa yang awak nak capai, apa yang awak nak belajar, apa yang awak nak cita-cita awak. Alright, lepas tu dari segi rumah kita, apa rumah yang kita nak. Jadi bila kita dah bincang benda tu, kita dah letakkan dalam dream board tu, barulah kita mula fikir apa step untuk kita nak capai benda tu, right? Masa step ni lah yang kita sebenarnya tahu apa yang kita sama-sama tu, like kita akan, walaupun mungkin ada berlainan pendapat, berlainan cita rasa, tapi bila kita duduk berbincang tadi dan untuk meletakkan keluarga sebagai kita punya main topik, jadi kita ketepikan benda-benda yang sebenarnya mungkin boleh bawa kita jauh daripada apa yang family nak kan. Jadi duduk bincang itulah Mohon doakan semua kluster pengajian tinggi Al-Sofia berdekatan dengan kediaman kami, semoga dipermuahkan dan berpeluang, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum AA dan kawan-kawan. Alright, Usubi. Semoga Allah. Okey, semua ni dia bagus. Alright. So itu idea yang saya boleh bagilah kepada Kak Asna kita untuk mulakan benda tu. Right now, sekarang ada tak soalan lain untuk kita nak berbincangkan? Sebab salah satu antara 3 urat ataupun 3 urat otot yang saya nak cerita pada hari ini dalam otot membuat ataupun merancang untuk masa depan adalah kita nak pastikan, adakah anda untuk mencapai semua cita-cita ni? Kalau tengok semua sekali lah, kebanyakan 90% daripada cita-cita ataupun matlamat ataupun vision board ataupun yang kita letakkan dalam dream board kita memerlukan kewangan. Setiap benda tu memerlukan kewangan, dan kalau nak dibetulkan balik, setiap dream board perlu mempunyai satu elemen yang nama dia simpanan tabung simpanan, kata orang tu emas, kita panggil dia emas, tabung simpanan emas. Okey, tabung simpanan emas ni apa sebenarnya kita nak buat? Kita nak adakan emergency saving sebagai satu benda pertama sebelum boleh kita merancang masa depan kita. Kenapa benda tu perlu? Sebab benda itulah yang sebenarnya akan menyelamatkan sekiranya apa kegencotan yang berlaku dalam perjalanan kita. Seumpamanya dalam apa yang berlaku dalam musim COVID ni, bagi mereka yang telah pun membuat persediaan perbelanjaan setiap bulan. Contohnya, sebab tu saya selalu cakap, yang terbaik adalah 2 tahun. Sebab Nabi pernah berpesan, sebelum kita meninggalkan keluarga kita untuk kita nak bermusafir, maka tinggalkanlah 2 tahun punya simpanan. Jadi simpanan apa? Simpanan perbelanjaan. Sebab bila kita pergi, mungkin keluarga kita perlu berbelanja, dan kemungkinan pada masa dulu pun, right, jadi 2 tahun tu tau, 2 tahun. Sometimes kita pergi, jadi lebih baik kita siapkan yang lebih. Sama juga, dan benda tu menjadi kenyataan pada hari ini. Hari ni apa yang berlaku, nampak tak? Walaupun kita dah hampir dekat setahun, hampir 10 bulan kita dalam keadaan COVID yang tak menentu.
Ada yang terus kehilangan pekerjaan. Ada yang tak ada pendapatan langsung. Sebab itulah kalau daripada awal kita dah siapkan benda tu, maka mungkin perjalanan COVID ni akan jadi lebih tersusun sebab kita mempunyai simpanan tadi. Jadi untuk pertama, apa yang saya nak awak lihat, adakah awak menyimpan sekurang-kurangnya 10 hingga 30% setiap bulan daripada pendapatan awak? Ada ke tak ada? Daripada skala 1 hingga 10, berapa yang awak boleh kasih diri awak? Sebab benda ni adalah benda yang paling penting. Alright, benda yang sangat penting untuk kita memulakan perjalanan mendapatkan matlamat kewangan kita ataupun apa saja matlamat. Jadi yang first kali adalah kita memberikan perhatian kepada simpanan kecemasan, dan saya panggil dia tabung emas. Tabung emas ni kita dah mula masuk tak setiap bulan? Setiap bulan ada tak sekurang-kurangnya 10%? Kalau gaji kita 1,000, ada tak 100 masuk? Atau 200 atau 300? Ada masuk tak? Kalau gaji 10,000 ada tak? Itu masuk 1,000 ke 2,000 ke dan sebagainya. Jadi ini adalah yang pertama. Dari skala 1 hingga 10, awak bagi diri awak sendiri, awak ni berapa sekarang? Kalau awak kosong, maka awak kena start immediately. Sebab tak guna kita cerita macam-macam tapi kita macam tak faham. Kita macam cakap je ada impian, ada dream board, tapi kita tak mulakan. Jadi inilah sebenarnya yang saya nak bagi anda untuk memulakan, merancang untuk masa depan bermula dengan simpanan kecemasan. Kalau itu pun tak ada, janganlah nak cerita banyak. Janganlah kau nak cakap aku nak inilah, aku nak jadi jutawan. Janganlah, stop it, babe. Jangan cerita banyak lah. Simpanan kecemasan dah ada ke belum? Kalau tak ada, itu dulu yang perlu kita beri perhatian. Alright? 1 sampai 10 berapa sekarang, dan awak kena bawa benda tu ke 10. Apa maksudnya awak dapat 10? Setiap bulan tanpa fail memang aku letak 10%, 20%, 30%. Matlamat yang telah kita tetapkan. Alright? Bermula dengan tabung emas tadi, iaitu tabung simpanan kecemasan. Mula untuk menyimpan sekurang-kurangnya 6 hingga 24 bulan. Alright, kita mula dengan 6, lepas 6 tu bolehlah kita melabur ke whatever dan sebagainya. Tapi kalau belum ada 6 bulan simpanan, jangan nak berlagak, nak melabur lah, gitulah, cakap banyak. Dan yang kedua, dalam merancang masa depan punya otot ni, yang kedua, kita perlu juga tahu sama ada pendapatan kita ni ada tak potensi untuk bertambah. Ada tak, kita tahu tak? Kita tahu tak bila kita punya pendapatan ni akan bertambah? Tahu ke tak tahu? Kan kadang-kadang ramai yang tak tahu tau. Dia tak tahu. Dia hidup dalam ni boleh ke aku dapat ni sebulan ni tak cukup. Dia dalam keadaan mengejar duit untuk dia nak selesaikan masalah dia, tanpa dia tahu sebenarnya dia tak ada potensi untuk menambahkan pendapatan dia. Jadi kita perlu mengambil berat. Macam mana aku boleh menambahkan pendapatan aku? Bila aku boleh tambahkan pendapatan aku ni? Dengan apa cara aku boleh tambahkan pendapatan aku ni? Benda ni perlu kita beri perhatian. Sebab makin lama kos takkan makin kurang. Makin lama perbelanjaan takkan makin kurang. Dia akan makin naik. Jadi itu kita dah tahu. Jadi bila kita tahu benda tu akan naik, macam mana kita kena fikirkan, macam mana aku nak tambahkan pendapatan aku pula? Sebab yang ini awak tak payah fikir, dia memang akan naik, babe. Dia tak akan turun. Alright, dia tak akan turun. Dia akan naik dan naik dan naik dengan keadaan inflation lagi dan whatever, dia akan menjadikan semua barang akan terus naik. Kos akan terus naik. Itu kita tak payah nak fikirkan. Tapi kita fikirkan macam mana kita nak menaikkan gaji atau pendapatan kita. Apa cara dia? Apa yang kita boleh buat? Alright, terima kasih kepada mereka yang telah pun tekan banyak-banyak ni. Kita bagi tekan kepada diorang. Kerana dia bagi tekan. Sambil tu kalau ada soalan tanya, saya nak lebih interaktif tau. Sesi kita ni saya nak lebih interaktif. Kita ada hari ni 14,000 orang yang sedang menonton kita punya siaran ni, insya-Allah. Dan saya sangat yakin mereka yang menonton ni akan pasti dapat sesuatu yang sangat-sangat best. Kita ke depan lebih daripada ramai orang tu, kita dah ke depan hanya dengan mengaplikasikan apa yang Abang Abu nak kongsikan. Sebab saya punya perkongsian ni biasanya bukan dengar dan faham dan tahu, right? Tapi kita nak dengar, faham dan buat. Lepas tu baru awak ni tahu ke tak tahu. Alright, kita ada Lanying tengah, kita ada Lan Lenggi, go Ida, Kak Ida dia cakap, Kak Asma sayang, pantun Kak. Alright, pantun Akak siapa tadi? Akak, ya Allah, Akak Asma, Akak Akmal. Dia memang terror pantun. Kita tengok macam mana, alright? Okey, kita sudah pun capai 1,600 lebih. Terima kasihlah kepada yang kepada DJ. Awak memang best sangat. Alright.
Jadi kita dah bincangkan dua benda dalam otot merancang kewangan ni. Kita dah bincang dua benda yang perlu kita beri perhatian, iaitu satu adalah sudahkah anda mula menyimpan sekurangnya simpanan kecemasan. Dah ada ke tak ada? Kalau tak ada, saya rasa saya nak buat satu kempen baru dalam masa bulan 11 ni. Saya nak launch satu lagi kempen simpan emergency. Kita nak simpanan emergency. Maksudnya saya nak ada emergency saving task. Emergency saving task ni, saya adik-beradik, saya nak ajak adik-beradik kita jadikan benda ni sebagai satu kempen. Alright, kita nak bantu orang untuk adakan RM1,000 yang selalu jadi masalah orang. RM1,000 pun tak ada. Jadi kita nak buat kempen ni. Siapa yang nak bersama dengan Abang Abu dalam kempen ni, nanti kita buka satu kata orang tu peluang lah dekat Facebook saya sendiri. Kita buat kempen tu kat Facebook saja. Alright, kita boleh adakan tip harian dan kita bincang benda tu. Alright, kita bincang dalam benda tu. Saya nak ambil sebab saya rasa ramai orang yang tak ada simpanan. Amat menyedihkan. Bila lagi sekarang company banyak dah mula retrench and all those stuff. Okey, yang ketiga yang perlu anda tahu juga nak dalam mencapai matlamat masa depan. Yang pertama saya cakap tadi, dah ada simpanan tak? Kedua saya cakap tadi, bila pendapatan aku naik, ada tak cara untuk aku tahu pendapatan aku naik, ataupun kita sudah buat satu persiapan untuk memastikan pendapatan kita ni terus naik supaya kita dapat keep pace dengan inflation, keep pace dengan kenaikan barang-barang dan sebagainya. Dan otot yang ketiga, ataupun bukan otot, dia punya saraf yang ketiga dalam otot merancang masa depan ni adalah kita kena tahu keadaan semasa dana persaraan kita. Maksud dana persaraan adalah yang kita simpan bila kita dah tak nak kerja lagi. Kita nak relax, kita nak lepak. Mungkin umur 50 ke, 60 ke, 70 ke, yang kita rasa cukup lah, aku nak relax lah. Dan untuk tu dah tak buat persiapan. Dana kita dah ada tak? Berapa yang ada dalam retirement account kita? Ada. Pernah check ke kita punya EPF, CPF? Pernah? Kalau dah pernah, kita tahu tak apa kita boleh buat dengan benda tu? Cukup tak? Awak fikir. Kalau benda tu banyak ni yang awak ada, umur awak sekarang macam ni, awak ada lagi 10 tahun, lepas tu awak berhenti, mungkin awak akan hidup 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. So, kita ambil yang maksimum kita boleh hidup lah. Kita tahu Allah tentukan, tapi kita agak-agak, kalau aku diberi nyawa yang biasanya dalam usia macam mana? Mungkin 70, 80. Alright, kita buat persediaan. Kalau 80 tahun aku nak hidup lepas 30 tahun, cukup tak duit ni? Itu cara kita berfikir supaya kita boleh menambahkan retirement fund kita. Alright, apa yang kita boleh buat untuk kita menjadikan retirement fund kita ni terus beranak dan dia akan jadi satu benda yang sangat best untuk kita bila kita bersara. Jadi ini tiga yang saya rasa sangat-sangat penting dalam kita untuk memulakan kita punya otot merancang tu dia jadi kuat. Alright, sebab saya tengok dalam fitness kewangan ni ramai yang nak retire, tapi bila kita tengok dia punya persediaan tu memang tak ada. Memang tak ada, dan dia takkan capai benda tu, dan akhirnya dia akan merana. Sebab itulah saya nak anda fikirkan benda ni. Fikir benda ni, macam mana kita boleh menaikkan pendapatan kita, macam mana kita boleh kata orang tu memulakan simpanan kita untuk kita capai matlamat simpanan. Dan ketiga tadi, apa yang anda telah buat dan tahu mengenai persaraan awak. Dah bersedia tak? Berapa ratus ribu ada sekarang? Ada tak 1 juta? Ada tak 2 juta? Berapa awak perlu? Kalau aku hidup sebulan aku belanja 5,000. Berapa aku perlu untuk hidup 5 tahun? Dah ada ke duit tu? Macam mana aku nak buat duit tu ada? Apa yang aku boleh buat untuk supaya duit tu ada? Duit tu ada. Boleh tak aku melabur dalam benda-benda yang boleh memberikan aku income passive? Apa tu income passive? Semua benda ni perlu kita cari. Alright? Tak ada masa dekat sini saya nak cerita satu-satu. Alright? Tapi saya hanya nak membuka minda anda untuk mula memikirkan benda-benda macam ni. Alright? Mula fikirkan benda-benda macam ni supaya awak boleh buat persiapan dan persediaan yang betul dalam menghadapi matlamat ataupun merancang masa depan. Merancang untuk
masa depan. Itu adalah benda yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi 3 saja saya nak bagi sebab dia ada banyak lagi. Tapi saya nak bagi 3 je sebab yang lebih awak kena dapatkan sendiri. Tunjuk yang awak nak berubah, tunjuk benda tu, lepas tu baru boleh dapat benda tu. Kalau saya cakap kan kau dengar je kau tak buat pun. Jangan tak guna pun. Kalau saya bagi semua pun kalau tak buat, lebih baik kau bagi 3, kau buatlah. Tak buat, at least aku tak ada masalah. Tapi yang serius dia mungkin akan dapat. Macam semalam kita ada 3 orang yang dapatkan package ni. Bismillahirrahmanirrahim. Right, dan bagi yang nak melabur saham, esok saya ada besok pula hari Ahad petang saya ada melabur macam pro. Bagi anda yang berminat boleh pergi check dekat Facebook saya, dekat Facebook profile untuk awak nak dapatkan detail-detail lebih lagi. Alright. Okey, Ayu Asi dia tanya, Maria Mokhtar, cara nak naikkan pendapatan. Okey, bagaimana orang yang retire dan buat keluar duit EPF nak buat untuk teruskan sisa hidup? Terangkan sikit. Okey, dia first of all dia kena faham berapa yang dia ada. Dia kena mula adjust kehidupan dia. It's all depend tau. The first kali macam mana kita nak maximize kita punya dana persaraan adalah dengan lifestyle. Everything bermula dengan lifestyle. Jadi awak ni daripada sekarang dah kena tahu ataupun tanya diri awak, apa lifestyle yang awak nak set? Apa lifestyle yang awak nak set? Apa lifestyle yang awak nak selepas awak bersara? Macam mana? Awak nak duduk kat mana? Awak nak duduk kat London? Awak nak duduk kat mana? So first, sebab dekat situ baru kita tahu apa kos-kos yang kita perlu, ataupun untuk bulanan berapa yang aku perlu untuk aku duduk secara yang aku nak ni. Ataupun kita mula downgrade, cakap aku nak maybe duduk dekat kampung, tempat yang relax, aku dapat pergi masjid, aku dapat buat amal ibadah, aku nak relax. Ataupun saya nak pergi Madinah, aku nak duduk kat Madinah, aku nak lepak dekat Madinah, maksudnya aku nak habiskan sisa-sisa aku kat Madinah, aku nak sentiasa berada di Masjid Nabawi, so aku boleh juga pergi Mekah, like benda-benda. Adakah macam tu? Apa yang sebenarnya awak punya dream retirement? Dream maksudnya bila cakap retire ni, retire tak semestinya maksudnya awak tak buat kerja tau. Bukan itu maksud retire. Retire ni mati. Mati retire. Tapi dalam nak menimpa zaman retire ni, kan kita dah berusia. Jadi bila kita dah berusia, kita mungkin ada satu niat tau. Satu cita-cita. Bukan cita-cita lah. Impian kita nak lepak dekat sini. Aku nak relax kat sini. Aku setiap bulan nak dapat banyak ni. Aku nak belanja macam ni. So apa benda tu? Bila kita mula melihat benda tu dalam kepala otak kita, kita main as a mind movie. Lepas tu kita mula datang. That's the end. Dan kita datang sekarang. Macam mana aku nak pergi sana? Apa yang aku perlu buat? Barulah kita akan dapat satu kaedah yang betul dalam merancang masa depan kita. End of the day, masa depan kita adalah untuk menuju kepada Allah SWT dalam keadaan yang diterima, diredai oleh Allah. Kehidupan kita diredai oleh Allah. Jadi kalau kita nak buat retirement, apa maksud saya? Adalah memastikan kehidupan kita ni diredai oleh Allah. Kita dalam masa-masa ni apa yang kita boleh buat. Jadi hari ini kita buat persiapan-persiapan tu. Hari ini kita mula mengira kos-kos yang akan mungkin berlaku untuk kita dalam keadaan yang best. Boleh beribadah, boleh berderma, boleh berzakat, boleh berwakaf, boleh berinfak. So macam mana aku nak memulakan perjalanan aku untuk mencapai benda-benda macam tu. Sebab itulah pada Abang Abu sesuatu yang sangat-sangat best lah kalau kita ni di retirement kita dapat bersedekah banyak, berinfak banyak, ada tanah-tanah, ada rumah kita wakaf kan. So itu terbaik. Jadi macam mana benda tu boleh jadi possible? Macam mana kita boleh jadi benda tu possible? Jadi kita fikirkan daripada sekarang apa yang perlu kita buat. Sebab tu dah kita tengok tadi 3 urat yang saya cuba nak tengok dalam otot ni adalah, pertama kita tengok ada tak kita sudah pun membuat proses setiap bulan ada simpanan khas yang kita ketepikan. Tu kita tengok yang pertama. Kedua saya cakap, apa kaedah untuk kita menambahkan pendapatan kita? Ada tak cara-caranya? Ada tak kaedah-kaedahnya? Ada tak bentuk-bentuk yang saya dah siapkan untuk saya meningkatkan saya punya pendapatan saya setiap bulanan? Apa yang saya dah buat? Apa yang saya tahu? Apa skill yang saya perlu? Apa perlu saya lakukan sekarang? Itu yang kedua. Dan ketiganya adalah dari segi persaraan aku.
Dari segi duit yang aku perlu bila aku dah tak boleh lagi kerja, tak boleh pergi jalan, aku nak lepak je, aku nak duduk relax je, aku nak meluangkan masa kepada banyak, kepada ibadah, aku nak buat kebaikan. Semua tu berapa? Nampak duit balik. Jadi sebab itulah Bambu cuba nak bagi untuk kita mula buat persiapan yang betul. Bukan kat last minute baru kita nak macam barulah nak plan. Dah umur 50-60 baru nak plan, dah terlambat. Maksud dah terlambat tu mungkin kita ada masa yang sikit saja. Dia tak, bukan terlambat, masa yang sikit. Kalau kita daripada awal dia ada masa yang banyak. Jadi kita boleh buat perancangan yang lebih teratur dan rapi dan akhirnya insya-Allah kita boleh capai benda-benda tu. Jadi dalam otot yang kelima, iaitu otot merancang untuk masa depan, saya dah cerita dengan anda. Jadi inilah yang perlu kita lakukan supaya awak dalam satu keadaan proses membina fitness. Apa yang Bambu ajar ni semua membina fitness kewangan. Saya tak ajar dalam this stage ni, saya tak ajar nak jadi jutawan, nak jadi, tak ada. Aku ajar macam mana first nak pergi tahap tu, fitness kena jaga, babe. Fitness kena jaga. Kalau kita nak berjaya dalam apa pun fitness. Nak main bola, fitness kena jaga. Nak kesihatan yang baik, fitness kena jaga. Jadi fitness ni menjadi satu perkara yang sangat penting. Sebab tu tengok orang dulu-dulu, dia memang fit gila. Alright, sebab tu dia boleh hidup kadang-kadang lama. Tapi sekarang kita sebab tak fit, disebabkan kita punya environment, cara gaya hidup kita, the lifestyle that change, diet kita change, semua ni change menyebabkan kita mungkin mempunyai gencotan dalam hidup kita. Sama juga kewangan. Jadi itulah yang Bambu nak share dengan anda semua. Kita dah 10, nak dekat 10. Jadi sambil tu saya nak tanyalah soalan-soalan. Kalau ada soalan-soalan, alright, Kak Asna dia faham, Rizal Idris juga ada kat sini. Ada tak lain soalan yang awak nak tahu pasal kewangan? Saya dah tamat untuk otot yang ke-5 pada hari ini. 3 urat yang saya bagi daripada otot yang ke-5 tadi. Sekarang kita lebih bercerita-cerita mengenai mungkin apa yang awak nak tahu lagi dalam kewangan ni. Ada tak benda yang awak rasa macam aku nak tanyalah Bambu ni, aku nak tanya benda ni lah, aku tak tahu benda ni lah, aku tak tahu benda ni lah, aku tak tahulah benda ni. Tanya je. Jadi kita boleh berkongsi pengalaman, berkongsi sedikit ilmu yang ada ni, kita kongsi-kongsi. Mungkin saya tak tahu, mungkin ada member lain yang dengan tengok ni dia pula tahu kan. Komen je kat bawah. Bukan aku tahu semua pun, aku cuba nak just kongsi dengan pengalaman. Daripada soalan anda, saya akan cubalah berkongsi dan ambil peluang pula. Boleh share tak? Sebab saya tengok community saya ni dia tak suka share. Mungkin ini adalah kehidupan kita kot. Kita memang tak suka share. Satu benda yang saya cakap dengan awak, kalau awak nak ilmu ni lagi banyak, awak lagi share. Awak share ilmu-ilmu yang awak suka. Kalau awak share ilmu-ilmu yang suka, awak akan dapat ilmu-ilmu itu dengan lebih senang, lebih mudah. Malahan bila kita share benda yang kita rasa akan beri manfaat, ataupun kita share benda yang kita suka pada orang lain. Kan, contohnya awak suka pasal kewangan, awak share lah video ni, share lah benda-benda video siapa pun tak apa, awak share. Alright, awak share, awak watch party, sebab benda tu menunjukkan awak minat dalam benda ni dan dia akan menarik orang-orang yang juga minat benda tu. Jadi awak akan membina satu community yang sama dia punya mindset, fikiran, apa hala tuju dan segalanya. Jadi itu perlu kita lakukan. Alright, kejap lagi kita ada lunch sama-sama hari ni pukul 1 lepas solat Jumaat. Kita dah start, dah buka, 1 dah buka, so anda dah boleh datang untuk bernetwork. Lepas tu pukul 1.30 sampai 2.30 kita akan ada kata orang tu networking session bersama dengan adik-beradik Abang Abu pada hari ni. Alright, siapa yang nak juga join juga boleh, tak ada masalah. Alright, kita perlukan ada 2E fund berbeza. S1 untuk family, satu lagi personal. Okey, untuk orang yang sudah berkahwin, biasanya kita ambil keseluruhannya. Alright, kita ambil keseluruhannya supaya kita tahu dalam keseluruhan kita dah ada each member punya emergency funds need. Kan? Kita dah ada. Sebab tu saya cakap family, daripada family kita dah start, dan macam mana individual ni akan work towards that family goal. Dia macam tu. Jadi first kali kita kena ada family punya goal dulu. Family punya emergency saving. Berapa yang kita perlu kalau in fact tak ada income masuk ni, berapa yang kita perlu untuk run this family. Dia macam kerajaan tau. Sebab tu ada kerajaan yang terpaksa berhutang kan. World Bank dia bagi hutang sebab apa? Mereka memerlukan satu bajet untuk menjalankan perniagaan tu atau menjalankan negara tadi. Jadi operation dan sebagainya. Sama juga dalam family.
Alright, untuk menjalankan family ni berapa yang saya perlu. Jadi kira dengan 6 bulan, dengan 12 bulan, dengan 24 bulan. Jadi first step adalah capai 6 bulan, second step capai setahun, third step adalah capai 2 tahun. Jadi bila kita dah tahu jumlah tu, okay, this is what we need. Okay, now kita go for in. Daripada benda tu, berapa individu punya need untuk kita, sebab saya sendiri ada need saya benda-benda macam ni kan. Jadi benda tu lah yang sebenarnya saya dah letakkan dekat sini. Jadi sekarang berapa yang saya perlu. Alright, so lepas tu baru kita buat individual punya, kita punya emergency saving yang sebenarnya dia link balik pada kita punya family savings, right? So itu akan memudahkan kita. Kalau kita ada banyak sangat, okay, kau punya emergency, dia jadi macam macam overwhelm tau, banyak sangat. Nanti bila overwhelm, apa akan berlaku? Kita tak buat. Kita tak buat. Jadi lebih baik kita fokus pada satu, iaitu family punya financial emergency need tadi. Financial emergency need, FED. Oh, bagus. Ada juga Federal Reserve. Okey, so itulah yang boleh saya kongsikan tadi. Ayu boleh apa yang Abang Abu share tadi. Asna okey, Asna Okey, sambil tu ada tak soalan lain yang mungkin kita boleh huraikan dekat sini mengenai masa depan lagi. Kita cerita pasal merancang masa depan sebagai otot yang pertama, otot merancang masa depan, dan kita sedang berbincang mengenai 3 perkara. Satu adalah, sudahkah kita memulakan simpanan kita? Ada tak proses simpanan 10%, 5%, 2%, whatever. Kedua saya nak tanya juga mengenai adakah kita sudah tahu macam mana kita akan menjana pendapatan? Ada tak cara macam mana kita boleh menaikkan pendapatan kita? Apa yang kita boleh lakukan untuk kita menaikkan pendapatan kita? Sebab perbelanjaan, don't worry, kau tak buat apa, dia naik sendiri. Dia akan naik sendiri. Tapi pendapatan yang awak kena fikir macam mana naikkan, dia tak akan naik sendiri. Alright? Dan ketiga tadi saya juga tanya, dari segi lagi satu benda yang saya tanya adalah apa tadi, aku pun dah lupa tadi. Aku tulis okey, nombor 3 tadi aku cakap, yes. Persaraan, dana persaraan tu macam mana? Dah buat persiapan tak dana persaraan? Apa awak punya dream retirement? Apa yang awak nak? Alright, benda tu Okay, now. Okay, Ayu Fauzan dia cakap, okay, baik, next question. Can we use our e-fund for family when the need arise? Nama dia pun e-fund. So, bila ada emergency, of course kita kena cater for that. Memang itu tujuan dia pun. Sebab tu kita perlukan 6 bulan, setahun, 2 tahun. Sebab biasanya emergency ni takkanlah melebihi sebulan, 2 bulan punya cost tau. Jadi at least kita boleh sustain kita punya lifestyle walaupun ada perkara-perkara yang berlaku dalam perjalanan kita nak capai matlamat tadi. Sebenarnya kenapa kita buat benda ni? Sebab kita ada matlamat. Kita nak capai benda tu. Bila kita nak capai benda tu, kita akan buat sesuatu perkara. Alright? Dan untuk memastikan perkara yang kita lakukan dia konsisten dan tak ada kegejutan, dan kita perlu ada dia punya support system, dia punya substitute. Alright, supaya bila ada apa-apa kita substitute, dia akan ganti dan kita akan teruskan. Itu sebabnya. Boleh Alright. Macam mana tu naikkan pendapatan tanpa don't worry? Tanpa don't worry, kena buat kerja lah. Pendapatan takkan naik dengan sendiri. Sebab tu dalam program Biak Duit Abang Abu, siapa yang belum join lah. Pergi dekat Facebook Abang Abu check. Biak Duit akan berlaku pada November 1 hari bulan ni. Alright? Macam mana kita nak naikkan pendapatan? Pendapatan ni dia tak akan naik dengan sendiri, babe. Melainkan kita ada duit yang banyak yang kita telah laburkan dalam satu sistem yang boleh bagi kita duit, ataupun kita laburkan dalam rumah kita dan setiap bulan dia bagi duit, atau kita laburkan dalam perniagaan yang dijalankan oleh orang lain dan setiap bulan kita dapat duit. Kalau itu semua kita tak buat dan kita kena berusaha, kita kena buat sesuatu, takkan dia naik dengan sendiri. Alright? Jadi kita perlu ada idea-idea tersebut. Okey, Sharifah Hanum Syahid Agar. Abang Abu, musim COVID ni sesuai ke untuk kita tiba-tiba nak buka kedai untuk buat office? Buat para pekerja untuk tempat buat kerja untuk lakukan jualan? Tak perlu saya rasa. Kita kena go virtual. Kita kena terus ke depan, bukan ke belakang. Kalau ke belakang maksudnya daripada sekarang awak nak buka kedai, lepas tu apa? Nak buka kedai. Macam mana nak jangan ke belakang. Hari ni people are moving forward. Alright, awak mungkin perlu ada office yang kecil untuk buat benda-benda awak yang boleh kita gunakan kat rumah tu. Tapi let move into virtual. Setiap orang ni berkumpul dalam virtual.
Office kita virtual. Zoom ada, macam-macam platform ada. Semua okey, duduk meeting hari ini sekarang. Alright, ini matlamat kita, ini yang kita nak capai. So apa, ada masalah? Tak ada masalah, alright. So kita move forward, kita jumpa esok. Alright, dan saya nak ini task-task semua yang perlu dilakukan. So pastikan awak submit kat saya pukul 5 petang hari ini. So saya nak study balik semua dan kita nak tahu di mana proses kita. Apa? Jadi benda tu perlu. Bila kita nak buat secara virtual, dan kita kena ada satu syntax ataupun satu procedure, SOP dan juga reporting system yang betul. Sebab kalau tanpa reporting system yang betul, kalau anda buat virtual, dia mungkin akan jadi kios. Sebab kita tak ada satu reporting system. Kita tak dapat melihat apa yang sedang berlaku. Alright, sebab tu reporting system tu penting bila kita melakukan bisnes ataupun kita buat satu daripada rumah atau virtual. Alright. So pada Abang Abu, dia sangat masih it's depend on you, tapi pada pandangan saya at this moment, kalau kita nak buka office lah, kalau kita tak ada duit yang banyak, then mungkin dia berbahaya. Tapi bagi orang yang ada duit banyak, this is the time for you to look for such thing. Tapi bukan hanya buka office, tapi beli office terus. Macam tu. Bila tahap kewangan yang sesuai untuk hire pekerja? It depend on what kind of pekerja yang awak nak. Dia ada dua pekerja. Satu pekerja yang memang memerlukan kewangan, tapi dia tak bawa jana duit. Tapi dia akan luangkan masa. Ada pula satu adalah pekerja yang memang directly bawa duit. So awak kena mula tengok awak nak pekerja yang macam mana. Pekerja yang bawa duit ni fine, kan? Satu pekerja dia bawa 10,000 contohnya, dia bagi dia gaji 3,000, alright, awak dapat 7,000. Maksudnya awak boleh just get another one. Lagi satu, banyak pun boleh. Alright. Tapi bila kita nak ambil pekerja yang sebenarnya tak bawa duit, tapi dia cost kita. Tapi kita perlu juga dia bagi ni pula, kita select apa yang kita perlu. Benda-benda yang kita bagi dia. Alright, maksudnya benda yang contohnya nak ambil data lah, tulis lah, whatever, kita boleh bagi pekerja, tapi dia free kan kita punya masa supaya kita boleh use our masa untuk aktiviti-aktiviti yang lebih boleh membawa atau menjana duit. Alright, so awak kena fikir pekerja macam mana. Kalau pekerja yang bawa duit ni tak ada masalah, tapi pekerja yang tak bawa duit ni awak kena tahu specifically apa tugas dia dan macam mana benda tu boleh menyelamatkan masa awak yang sebenarnya awak boleh juga create lebih. Contohnya saya sekarang menulis tau. Saya kena tulis, kena buat ni yang saya spend mungkin 3 jam untuk buat benda ni. Dan saya tak dapat income daripada benda ni. Alright? Tapi saya kena buat. Saya kena buat tapi saya tak ada income. Alright? Sebab saya buat benda ni. Dan saya tahu juga dalam 3 jam ni kalau saya buat benda lagi satu yang sebenarnya saya boleh buat, yang sebenarnya boleh bawa saya dalam, kalau satu hari tu boleh buat dalam 2, 3, 4, 500 contohnya. Right, 3 jam yang saya spend buat benda ni tak dapat apa-apa, tapi saya kena buat. Tapi ada same time kalau 3 jam saya buat benda yang lagi satu, dia bagi 500. So dalam keadaan macam tu, awak boleh employ somebody untuk buat benda yang sebenarnya awak perlu buat tapi tak ada income. Right? Jadi kita menggajikan orang tu. Kalau 3 jam tadi boleh buat 500, kan, just bayangkan satu hari 3 jam 500, mungkin awak just boleh bayar dia 4 hari punya 2,000, bagi dia 2,000, buatlah kerja tu. Buat kerja semua apa benda ni. Jadi aku tak nak tengok buang masa dekat situ, dan aku boleh fokus pada benda-benda yang menjana duit, ataupun aku boleh train orang untuk buat benda ni supaya aku boleh train lagi untuk dia jana duit dengan masa 3 jam yang saya ada. Macam tu awak kena mula fikirkan. Alright, e-fund is different from savings, kan. E-fund tu emergency fund. Maksudnya dia part of the savings. So dia part of the savings. Saving ada level pertama, level kedua, level ketiga. Level pertama adalah emergency saving. That's a fundamental. Alright. Lepas tu level kedua adalah saving yang ada purpose. Saving yang seterusnya, yang level ketiga adalah saving yang digunakan untuk menjana duit. Dia macam main bola juga. Dalam saving pun ada beberapa layer. Alright. Oh ya, betul juga tu. Bagaimana pula if bukan immediate family, means adik-beradik atau saudara-mara, itu terpulang pada awak macam mana awak nak categorizekan terms and condition. Awak kena ada terms and condition terhadap awak punya savings, emergency saving. Awak dah kena buat daripada awal. Biasa kau sign kan, kau pergi bank, dia ada terms and condition. Dia tak pernah suruh kau sign macam tak ada term. So baca. Jadi apa yang awak nak letakkan untuk benda ni? Okey, saving emergency ni, okey, untuk adik-beradik aku bagi 50%.
right, daripada apa yang dia nak. Untuk orang luar ni aku hanya ada 20% daripada jumlah total yang aku boleh bagi. Dengan syarat mereka kena bayar balik dalam masa 3 bulan, 6 bulan. Alright. So you kena ada something yang you dah buat decision awal-awal sebelum awak nak releasekan awak punya immediate emergency fund. Boleh Okey, Sharifah Hanum Sharifah ni. Okey, faham. Terima kasih banyak AA. So Eddie so itu sajalah yang kita dapat bersama dengan hari ini. Walaupun hari ini benda penting, tapi saya sedih jugalah kerana hanya 13,000 saja yang dapat menonton. Saya kalau boleh nak dapat 30,000, 50,000 orang dapat menonton ni, dan benda ni hanya boleh berlaku dengan anda yang boleh share dan watch party dan sebagainya. Sebab saya sendiri, sebab saya tak buatlah promosi nak apa ni setiap hari dan sebagainya. Saya just like get started 9 tu saya letak, dan insya-Allah kalau anda boleh bantu saya untuk mendapatkan lagi ramai orang untuk bersama-sama menikmati ilmu yang sedang kita nikmati ni, dia akan membawa barakah dan rahmah pada diri kita sendiri. Apa yang kita share pastinya akan datang balik berganda-ganda kepada kita. Kalau kita share ilmu, pastinya ilmu yang luar biasa ni akan berganda-ganda masuk dalam diri kita. Kita share duit kita, dia akan dapat banyak lagi duit-duit daripada banyak tempat. Kita share love kita, kita akan dapat banyak orang akan sayang kita. Kita benci, sama juga, orang akan benci kita juga. Tapi sayang dan benci pasti akan ada, tapi kita cuba memaksimumkan apa yang kita sayang dan kita mengurangkan apa yang kita benci supaya kita pun dapat benda yang sama. Alright? So itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Saya tak ada apa-apa lagi. Saya nak just bagi tepuk kepada anda. Mungkin hari ni dry sikit tapi sebab bila datang kewangan ada part-part yang dry sikit. Sebab tu saya nak buat dari dengan soalan. Bila ada soalan dia tak jadi dry. Dia hanya dry bila aku je berbual. Kalau kau tanya soalan, insya-Allah dia takkan dry. Alright? So itu insya-Allah next time Syami banyak-banyak. Okay, Rosita, thank you very much for that. Salam Jumaat AA yang handsome. So itu sajalah untuk hari ini. Kita akan bertemu adik-adik dalam Zoom hari ini. Hari ini saya akan letak, selepas yang awak tengok dekat Facebook saya ada networking lunch. So pukul 1 kita akan mula networking lunch. Siapa yang nak masuk networking ni kena ada makanan di depan diorang, dan kita akan bernetworking sambil sambil makan. Alright, berlaku pada 1:15, 1 lepas solat tu, insya-Allah kita akan bersama dalam group networking. Kita akan pecahkan, ada breakout room, awak akan berkenalan dengan orang, akan mula bercerita pasal benda-benda yang mungkin kita akan bagi beberapa tajuk untuk awak pilih kat mana group yang awak nak masuk untuk bercerita benda tu. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu, insya-Allah. Alright, kalau tak ada apa-apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.